Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, kenapa saya dapat laporan daripada netizen ni, kenapa warga negara yang berkahwin dengan bukan warga negara Malaysia sekarang ni mendapat masalah untuk bekerja sejak kerajaan Permakatan Nasional memerintah? Okey. Ada beberapa isu daripada sahabat-sahabat yang menghubungi kita. Pertama, tentang nasib yang menimpa mereka-mereka yang bersuamikan ataupun beristerikan warga asing. Ada beberapa perkara yang menjadi masalah bagi mereka. Pertama, ada setengah-setengah daripada mereka sebelum sempadan negara ditutup, suami mereka telah pergi kembali ke tanah air masing-masing. Ini pertama. Ada yang isteri mereka kembali ke tanah air masing-masing. Jadi masalah pertama yang mereka hadapi ialah kerajaan membenarkan pekerja asing untuk masuk ke dalam negara dan mengikut kuarantin yang telah ditetapkan selama 14 hari. Tetapi malangnya, ada di antara suami-suami kepada warga negara kita yang suami mereka tidak dibenarkan balik ke Malaysia. Ini antara perkara yang hari ini menjadi kebimbangan. Ada di antara mereka ni syarat mengandung, ada di antara mereka ni ada 2-3 orang anak yang perlu dijaga, yang perlu dibiaya, dan bila suami tak boleh kembali bekerja di Malaysia, mereka menjadi masalah. Okey, ini pertama. Kedua, ada di antara rakan-rakan kita ini yang isteri mereka merupakan warga negara asing dan mereka masuk kembali ke Malaysia menggunakan spouse visa. Contohnya ada satu orang sahabat kita ni, gaji dia lebih kurang 2,000 lebih. Isteri pun gaji sebelum ni pun 2,000 lebih. Isteri dia bekerja di sebuah hotel. Mereka sudah berkahwin lebih kurang 11 tahun. 9 tahun isteri dia bekerja, saling membantu satu sama lain untuk meneruskan kehidupan dalam negara ni, tuan-tuan. Tiba-tiba selepas saja PKP yang pertama, isteri beliau sudah tidak dibenarkan bekerja. Maknanya pihak hotel mengatakan bahawa mereka tidak boleh mengambil pekerja yang menggunakan spouse visa. Jadi saya nak tanya dengan kerajaan, adakah mereka menggalakkan supaya mereka-mereka yang mempunyai suami atau isteri warga asing ini bercerai? Adakah ini solusi yang kerajaan mahukan? Jadi benda ni sepatutnya kerajaan prihatin. Mereka ni yang berkahwin dengan warga negara asing bukan semuanya hidup mewah. Ada di antara mereka yang terpaksa berkongsi pendapatan untuk meneruskan kehidupan. Kalau kita kenakan undang-undang sedemikian rupa, saya anggap undang-undang ni sebagai satu undang-undang yang zalim. Kalau dia nak mengatakan kita kena utamakan rakyat Malaysia berbanding dengan warga negara asing, kita boleh terima lagi. Tetapi janganlah warga negara asing yang sudah berkahwin 11 tahun dengan warga negara Malaysia pun dikenakan syarat yang sama, dikenakan sekatan yang sama. Jadi macam mana anak yang lahir daripada perkongsian hidup dua keluarga ni, satu rakyat Malaysia, satu lagi yang tinggal 1 tahun lagi untuk layak untuk memohon permanent resident. Macam mana mereka nak meneruskan kehidupan mereka, tuan-tuan? Itu sebabnya daripada bulan 18 Mac sehinggalah Oktober, ada lebih kurang 243 orang telah membunuh diri dan 25% daripadanya disebabkan hutang dan sebagainya. Saya rasa kalau benda ni berterusan, sekiranya ianya berterusan, maka masalah rumah tangga ini juga akan menyebabkan berlakunya gejala-gejala seperti bunuh diri. Begitu juga dengan bertambahnya kadar penceraian di antara suami dan isteri dan macam-macam lagi masalah. Jadi saya merayu kepada kerajaan Malaysia, tolonglah be realistic, janganlah terlalu rigid, terlalu galak untuk membuat undang-undang yang
memberikan sekatan untuk rakyat terus hidup secara aman, damai dengan hasil titik peluh mereka sendiri. Benda ni penting. Kena jadi manusia yang boleh memahami keadaan orang lain. Lebih baik kalau mereka nak buat kenyataan macam ini, nak buat undang-undang macam ini, lebih baik mulai hari ini larang setiap warga negara Malaysia berkahwin dengan warga negara asing. Ini sepatutnya dilakukan. Jangan buat kerja bodoh macam ini. Minta tolong. Kalau misalnya orang tu dibenarkan berkahwin dengan warga negara asing, tetapi warga negara asing yang sudah berkahwin dengan rakyat tempatan yang menggunakan spouse visa tidak dibenarkan pula, tidak dibenarkan pula untuk bekerja. Begitu juga dengan apa yang dipanggil sebagai pelarian-pelarian. Ini juga satu polisi yang saya rasa sepatutnya diubah oleh kerajaan. Sekarang ni kerajaan membenarkan pelarian untuk masuk ke dalam negara ni. Ini bukan satu benda yang salah bagi saya. Sebagai mereka yang mempunyai hati perut, mempunyai rasa kemanusiaan, kita wajar mengambil kira kesusahan orang lain walaupun mereka bukan warga negara kita sendiri. Cuma persoalan dia, bila mereka masuk ke dalam negara ni, mereka tidak dibenarkan bekerja. Macam mana tu? So, buat apa bagi mereka masuk ke dalam negara ni kalau nak bekerja untuk cari makan pun mereka tidak dibenarkan? Kan? Adakah kita benarkan mereka masuk ke dalam negara ni supaya mereka melakukan rompakan, supaya mereka melakukan aktiviti-aktiviti jenayah untuk meneruskan kehidupan mereka? Jadi, dasar-dasar yang rasa saya patut dibetulkan ini, sewajarnya dikaji semula oleh pihak kerajaan. Jangan sampai kita benarkan pintu negara dimasuki oleh pelarian-pelarian, tetapi akhirnya kita menutup pintu rezeki. Akhirnya mereka bertukar menjadi penjenayah untuk teruskan kehidupan. Ini satu benda yang bagi saya perlu diperbetulkan. Samalah macam nasib dua orang pasangan tadi contoh. Sebenarnya banyak pasangan yang mengadu ni, tapi dua pasangan ni dah tak boleh nak teruskan kehidupan. Kenapa tak boleh? Kerana sebelum ni gaji isteri 2,000, gaji anak, gaji suami 2,000, bolehlah bayar susu anak, boleh bayar pembantu rumah, boleh mereka hantar anak pergi ke sekolah dan sebagainya. Tetapi disebabkan si isteri sudah tidak lagi boleh bekerja, maka akhirnya pendapatan hanya bergantung kepada si suami. Dan suami pun jadi stres, tuan-tuan. Selalu pendapatan suami isteri pun tak berapa nak cukup, tiba-tiba tinggal hanya suami boleh bekerja. Ini nak kena diperbetulkan oleh kerajaan kita.